Kembali bersama kami bercakap tentang air banjir. Ada bahaya yang terselindung di dalam air banjir itu, di mana ada penyakit bawaan air yang sentiasa menjadi kerisauan saban tahun ketika musim banjir. Jadi kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan dengan penyakit bawaan air ini dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada anda semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Kita bersama dengan seorang tetamu yang kami bawakan di studio pada pagi ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Dr. Sazali bin Basri selaku pakar klinikal penyakit berjangkit Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Dr. Sazali, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Malaysia. Okey. Terima kasih kerana sudi jemput saya pada pagi ini. Sama-sama. Saya rasa eloklah mukadimahnya kita cerita terlebih dahulu berkenaan dengan mungkin definisi penyakit bawaan air ini. Okey, bila kita bercakap pasal penyakit bawaan air, saya selalunya akan relate dengan WASH, Water, Sanitation and Hygiene, air, sanitasi dan kebersihan lah. So, di mana seluruh dunia buat masa sekarang ni lebih kurang 2 bilion manusia telah menggunakan sumber air minuman yang tercemar dengan najis dan sisa tumbuhan, menyebabkan kematian lebih daripada 2,000 sehari, terutamanya kanak-kanak berumur 5 tahun dan ke bawah lah. Ini disebabkan oleh penyakit-penyakit bawaan air yang selalunya kita bahagikan kepada 4 jenis, iaitu waterborne, bawaan air yang disebabkan oleh kita terminum ataupun termakan bahan-bahan bahaya, kuman-kuman bahaya dalam air, itulah seperti penyakit cerit berit, taun, kolera, hepatitis A dan sebagainya. Terjebak juga penyakit-penyakit bawaan air lain seperti water wash, yang ini kekurangan air untuk kebersihan, seperti trakoma, skabis, penyakit-penyakit bawaan air yang disebabkan berkaitan dengan air. Disebabkan contohnya terdapat vektor ataupun nyamuk bertakak dekat air, itu kan menyebabkan penyebaran demam denggi, malaria, kencing tikus dan sebagainya lah. Baik, dalam pada kita melihat ketersediaan pusat-pusat pemindahan sementara, adakah mereka bersedia sekiranya ada di antara mereka yang dipindahkan terkena mana-mana penyakit yang doktor sebutkan tadi? Adakah kit-kit pertolongan cemas telah pun dilengkapkan dengan ubat-ubat yang sesuai bagi membantu meredakan mangsa yang terkena mana-mana satu jangkitan seperti leptospirosis, taun dan sebagainya? Saya rasa insya-Allah lah. Sebab banjir ni saya rasa agak kerap dekat Malaysia, kan, especially hujung-hujung tahun, musim tengkujuh ni kita kerap menghadapi banjir, dan penyakit-penyakit ni mudah dikenal pasti, walaupun dia kadang-kadang boleh menyebabkan kematian ataupun komplikasi-komplikasi yang teruk, tapi senang dirawat dan yang paling penting boleh dicegah. Dan jadi dengan langkah-langkah pencegahan yang diambil, seperti yang kita tengok dekat montaj sebentar tadi, kan, jangkitan-jangkitan bawaan air banjir ni boleh dicegah lah dan boleh dirawat dengan Okey, baik. Itulah nak mencegah ni tu, ramai yang tak berapa maklum tentang proses yang mereka perlu lakukan untuk mengelakkan diri mereka daripada terkena penyakit bawaan air ini. Jadi apa yang ibu bapa terutamanya boleh laksanakan untuk mengawasi terutamanya anak-anak kecil ni, bila dia nampak air yang makin tinggi dia seronok, dia tak tahu ada bahaya dalam air tu. Bukan nak cakap berkenaan penyakit je, kadang-kadang lubang yang dalam pun kadang bahaya juga kalau tak boleh berenang, dia jalan nanti jatuh, tenggelam dan sebagainya. Jadi saya rasa ibu bapa perlu mainkan peranan yang begitu penting sekali. Jadi mereka antara golongan yang pertama sekali perlu tahu apakah proses yang perlu mereka lalui untuk mengelakkan daripada terkena penyakit-penyakit bawaan air ni, doktor. Betul tu. Golongan rentan atau yang seperti kanak-kanak ataupun golongan orang tua yang ada masalah memori sebenarnya memang mempunyai risiko yang tinggi lah untuk mendapat komplikasi yang teruk disebabkan oleh jangkitan bawaan air ini. Jadi apa yang perlu kita buat adalah, saya rasa langkah-langkah pencegahan yang seperti mengamalkan kebersihan dari segi pemakanan dan juga kebersihan diri untuk mengelakkan kita daripada dijangkiti ataupun dengan penyakit-penyakit bawaan air inilah. Contohnya kalau macam avoid dengan kontak dengan air banjir ni, sebab kita tak tahu air banjir itu mungkin kotor, kan, ada bangkai, ada najis, semua tu, dan bahaya juga. Kadang-kadang kita tak tahu ada longkang besar, ada elektrik apa semua tu, menyebabkan jangkitan elektrik. Itu pertama. Kedua, pemakanan tu kita pastikan makanan yang kita ambil itu makanan yang masak, bukannya dan masih lagi panas. Kalau air itu masak, dan kalau
kalau makan buah-buahan tu kita kupas, jangan just makan macam tu saja untuk mengelakkan dia terdedah, sebab kadang-kadang lalat pun boleh bawa jangkitan-jangkitan kuman seperti taun dan boleh menyebabkan kita dijangkiti. Kita juga perlu mengamalkan kebersihan dirilah seperti pencucian tangan dan sebagainya. Dan saya rasa sebab bila ada pusat pembinaan dengan pandemik COVID-19 yang tak habis-habis ni, langkah-langkah pencegahan lain pun patut diamalkanlah. Mask dan sebagainya. Kalau mereka yang berada dalam golongan yang berusia lebih pada 65 tahun, kita baru bincang Haziq tentang mereka ini, bagaimana untuk mereka juga dijaga oleh golongan yang lebih muda, kerana bukan sahaja kanak-kanak tapi mereka ni juga terdedah, sekiranya terkena, bahayanya adalah lebih kepada mereka sebenarnya. Betul tu. Sebab saya cakap tadi kan, golongan-golongan rentan, kanak-kanak, orang tua, termasuk juga perempuan mengandung pun berisiko bahaya untuk mendapat jangkitan-jangkitan yang inilah. Jadi make sure mereka mendapat sumber makanan dan minuman yang bersih, well hydrated, dan kita pantau keadaan kesihatan mereka. Kalau misalnya ada demam, ada tak sihat, dapatkan rawatan doktor secepatnya ataupun tanya kepada pakar untuk inilah. Dan kebanyakan juga penyakit-penyakit yang ini sebenarnya boleh dicegah dengan menggunakan vaksin. Kita ada vaksin hepatitis A, kita ada typhoid vaksin dan sebagainya. Jadi dia boleh mengurangkan risiko seseorang itu mendapat jangkitan ataupun mendapat jangkitan yang serius ataupun teruk. Okey, baik. Sekiranya ada jangkitan di pusat-pusat pemindahan ataupun di sesuatu lokaliti kawasan disebabkan oleh penyakit bawaan air ini, bagaimana langkah-langkah mitigasinya, perkara yang dilaksanakan oleh pihak KKM untuk memastikan agar tidak ada ialah penyakit itu merebak ke individu lain dan seterusnya menjadi endemik di kawasan tersebut? Saya rasa yang peringkat awal mungkin ada proses pemantauan ataupun surveillance yang untuk memastikan tak ada jangkitan di kawasan itu, dan pengamalan kebersihan environment persekitaran adalah pentinglah untuk memastikan sumber air yang cukup, sumber air bersih yang cukup, kawasan itu bersih, dan pencegahan seperti fumigasi untuk nyamuk, pastikan tak ada tikus-tikus yang boleh menyebabkan penyebaran kencing tikus dan sebagainya perlu diamalkanlah untuk mengelakkan penyebaran penyakit-penyakit ini. Dan bila kita kenal pasti orang yang tak sihat dan mungkin boleh menjangkiti orang lain, kita mungkin boleh isolate mereka daripada menyebarkan penyakit-penyakit itu kepada orang lain. Penyakit-penyakit yang sedang kita bincangkan ini bukan terhad pada air banjir saja. Ialah penyakit bawaan air. Jadi apakah senario-senario lain yang mana mungkin kita terkena jangkitan daripada penyakit ini? Okey, kalau kita cakap pasal penyakit berkaitan dengan banjir, selalunya kita akan divide kepada pasca banjir itu sendiri. Kalau peringkat awal mungkin seperti lemas, loncatan elektrik, dehydration dan sebagainya. Dalam fasa minggu pertama ataupun 10 hari, penyakit-penyakit yang seperti jangkitan kulit, paru-paru, itu adalah lebih common. Cerit berit itu adalah common. Tapi pasca seterusnya, lebih daripada 10 hari itu banyak penyakit-penyakit lain seperti penyakit bawaan vektor, leptospirosis tadi, kencing tikus, penyakit myelioidosis dan penyakit-penyakit kronik juga kan. Bila banjir ubat-ubat mungkin hanyut, tak ada tu, jadi benda tu boleh jadi teruk. Dan kita jangan lupa, kita bercakap pasal banyak pesakit fizikal, tapi kesihatan mental juga mungkin terjejas disebabkan oleh banjir. Post traumatic stress disorder, anxiety dan sebagainya agak kerap dilaporkan selepas banjir ini berlaku. Jadi kesihatan, bukan saja kesihatan fizikal, kesihatan mental juga perlu dijaga semasa proses banjir inilah. Okey. Bila kita cakap berkenaan dengan penyakit bawaan air ini kan, bagaimana situasinya untuk tahun ini? Yalah, kita dah nak hujung tahun dah, tapi kita dah ada gelombang pertama banjir sebenarnya. Mungkin tak berapa besar jika nak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kes itu tetap ada, kawasan yang bertakung itu tetap ada. Bagaimana kes-kes jangkitan bawaan air ini, statistiknya yang terkini di Malaysia? Kalau penyakit macam kolera, taun apa semua tu mungkin kurang lah, tapi kita mungkin kerap dengar pasal denggi dah meningkat kan, sebab banjir. Sebab banjir. Bila banjir ada, mungkin masa mula-mula tu yang tempat-tempat membiarkan nyamuk tu dah wash away, tapi ada baru yang sekarang yang bertakung semua tu tempat nyamuk membiak. Dan sekarang memang
kes-kes denggi sedang naik lah. Tu yang ni lah, denggi walaupun kebanyakan tak berbahaya tapi setengah orang tu dia boleh menyebabkan kematian kan, denggi berdarah dan sebagainya. Yang kita patut cegah lah. Namun pihak kementerian sebenarnya mengambil serius perkara ini. Kalau ada je denggi, kita akan lihat mereka keluar dengan fogging. Aktiviti fogging ya. Ini juga menunjukkan komitmen daripada Kementerian Kesihatan kita untuk membantu rakyat menangani beberapa penyakit yang boleh kita awas dan elak sendiri. Namun ada penyakit yang kita tak boleh elak ketika berada di dalam air itu, seperti taun dan sebagainya, iaitu adalah penyakit bawaan air. Rawatan-rawatan seperti yang doktor sebutkan tadi adalah mudah dan senang diperolehi. Jadi ada kosnya ke macam mana? Apakah kos ubat-ubat ni dan sebagainya? Kebanyakan kalau penyakit-penyakit yang macam taun ataupun demam kepialu ni, hydration tu yang penting. So minum air yang secukupnya. ORS kan air garam tu yang patut diamalkan kerap. Dan untuk mempercepatkan proses penyembuhan, antibiotik digunakan untuk merawat penyakit-penyakit ni lah. Tapi saya rasa merawat tu lain kira sebab doktor yang akan tolong. Tapi apa yang penting sebagai public, kita mencegah daripada dijangkiti penyakit-penyakit tu lah. Okey. Untuk mereka yang enggan untuk berpindah dan sebagainya kan, kebarangkalian dia untuk mendapat penyakit bawaan air tu. Sebab bila kita tersekat ataupun tak ni kan, dengan terpulau apa semua tu, mungkin sumber-sumber makanan bersih tu limited kan, termasuk yang penting tu air. So bila sumber air bersih tu terputus, so risiko kita mendapat jangkitan-jangkitan seperti cerit berit tu tinggilah, sebab air-air yang tercemar digunakan. Tapi apa kalau misalan mungkin bukan dia tak nak pindah ke, ataupun mungkin tak dapat kan, so apa yang boleh tu pastikan masak air masak, guna air yang botol tertutup semua tu, dan jangan makan makanan terdedah ataupun terdedah dengan air-air banjir lah, supaya benda ni tak berlaku. Penyakit bawaan air adalah sesuatu yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar selalunya. Penyakit apa sekalipun, begitu juga corona dan sebagainya. Namun kita akan dapat rasa kesannya kerana ia adalah kebanyakannya penyakit yang berkaitan dengan kulit kita. Jadi dalam senario menghadapi banjir, kalau berada di PPS misal kata dan terasa kulit mengelupas ke ataupun ada ruam, kita perlu pastikan ia berada dalam suasana kering. Namun disebabkan kita berada dalam PPS adalah agak sukar. Jadi bagaimana, adakah pihak kementerian telah membantu mereka yang terkena apa-apa jangkitan di sana? Adakah mereka akan diberi pusat sementara yang berbeza atau bagaimana? Saya rasa apa-apa pun kebersihan diri itu patut diamalkanlah. Bila kita ada luka, pastikan luka tu kering, cuci dengan air yang secukupnya untuk mengelakkan luka-luka tu tercemar dengan jangkitan-jangkitan. Inilah bila kita cuci, kurangkan load kuman tu, insya-Allah lah jangkitan tu akan dapat dikurangkan. Dan saya rasa memang setiap pusat pemindahan tu akan terdapat kumpulan-kumpulan pemantau ataupun yang dapat memantau jika penduduk ataupun yang mangsa-mangsa banjir ni menghadapi apa-apa saja masalah kesihatan, bukan saja masalah pasal kulit, pernafasan, cerit berit, mungkin masalah-masalah ubat terputus dan sebagainya. Okey, bagaimana itu kita mengetahui apabila kita sudah terkena jangkitan dengan penyakit-penyakit bawaan air ni lah? Normalnya cerit berit lah kan? Tapi simptom-simptom lain, simptom kecil yang kita perlu ambil perhatian terkala tengah banjir ni kan? Sebab kebanyakan dia simptom dia sama kan. Kalau macam cerit berit disebabkan oleh virus, disebabkan oleh taun ataupun demam kepialu tu sama, demam, cerit berit, muntah-muntah, loya, hilang selera makan. Tapi mungkin kalau typhoid tu, demam kepialu tu, mungkin kita ada ruam-ruam dekat badan kita, ruam-ruam merah yang kita dapat perasan. Dan kalau taun tu, cerit berit dia tu lain, kita panggil rice water diarrhea. Dia macam air. Memang air, memang keluar air saja. Itulah. So kalau apa-apa pun kita perlu tahu apa warning sign kalau benda tu berlaku. Contohnya kalau seseorang tu tak dapat nak makan, tak dapat nak minum, air kencing tu dia makin pekat dan kurang, tak bermaya. Tu benda-benda tanda-tanda warning sign sebelum jadi teruk kan. So jadi kita patut
dapatkan perawatan lanjut sebelum benda ni jadi lebih teruk lah. Adakah doktor kita berkemungkinan dijangkiti 2 jenis penyakit bawaan air pada satu masa? Mungkin, tapi susah sikit lah kadang-kadang cakap, dan kebanyakan macam saya cakap, kebanyakan penyakit-penyakit ni tak serius. Dia cerit-berit, kita hydration yang penting. Tapi ada juga yang serius kan. Ada juga yang kadang-kadang mungkin dapat jangkitan kulit, tapi dalam masa yang sama mungkin ada dapat jangkitan paru-paru disebabkan virus dan sebagainya juga. So terpulang kepada nasib orang tu lah. Kalau tak baik, macam-macam boleh kena lah. Tapi dengan langkah-langkah pencegahan, insyaAllah lah, benda-benda ni kita tidak mau serahkan pada nasib. Pastikan anda ambil langkah berjaga-jaga yang sepatutnya, supaya anda tidaklah berada dalam statistik mereka yang terkena jangkitan air banjir ataupun air takungan. Sama-samalah kita jaga kita. Betul. Itulah tujuan kita bawa perkongsian pada pagi ini kan, untuk kita memberikan kesedaran pada anda yang sedang menonton sekarang ini berkenaan dengan inilah penyakit bawaan air ini. Kalau doktor boleh kongsikan lagi, ialah bila cakap berkenaan dengan penyakit ini, banjir ini bukannya perkara yang asing untuk kita semua. Memang setiap kali memang sudah berlaku pun. Kadang-kadang akses mereka untuk mendapatkan makanan dan air bersih tu yang terhad tu, walaupun di PPS juga kita fahamlah ada banyak faktor lain, kita tak boleh nak salahkan semua pihak juga. Jadi macam mana? Boleh ke rebus air daripada tap water, daripada sinki lah? Kadang-kadang keadaan mendesak ni kan, kita kena fikirkan sesuatu lah. Bantuan tak boleh sampai dan sebagainya. Adakah disarankan untuk menjerang air daripada barangkali tandas, daripada sinki, air pipe dan sebagainya, dan untuk dia diminum? InsyaAllah kalau sumber air pipe tu tak terganggu, macam tak ada pecah ke apa, insyaAllah air tu masih selamat, sebab kita ada proses klorinasi dan sebagainya. Dan dengan proses perebusan air yang betul, bukannya just suam sikit kita dah minum. So make sure dia air tu mendidih, menggelegak semua tu. Kuman-kuman bahaya sepertinya virus, bakteria dan sebagainya, kebanyakan boleh dia matikan dengan proses-proses tersebut. Tu kalau dah darurat kan. Tapi kalau kita dapat sumber air bersih yang lebih bagus, saya rasa lebih disarankan, sebab kita tak tahu apa sebenarnya ni. Tapi yang penting bukan kita ambil air banjir tu ni. Kadang-kadang bukan saja pencemaran disebabkan oleh patogen ataupun kuman-kuman tu, mungkin pencemaran bau, pencemaran yang lain pun mungkin ada bahan-bahan kimia juga yang kita tak tahu kan. So susah sikit kita nak cakap lah. Memang ini merupakan situasi yang mencabar atau sekali untuk mereka berada dalam pusat-pusat pemindahan sementara. Sudah pasti mereka inginkan sumber air yang bersih. Dan pada tahun ini kelengkapannya adalah jauh lebih baik daripada kelengkapan sebelumnya. Dalam laporan-laporan kita dapat lihat bahawa air bersih itu menjadi salah satu perkara yang dititikberatkan. Dan untuk membantu mereka yang mungkin tak cukup kuasa, ada power bank dan sebagainya. Jadi semua persediaan tu nampak macam ada, tapi saya mungkin terlepas pandang tentang kit pertolongan cemas yang berisi untuk penyakit-penyakit seperti ini, penyakit-penyakit bawaan air yang sebenarnya kita tidak nampak dan mungkin kesannya hanya akan dapat kita rasa minggu selepas jangkitan. Jadi semua ini adalah sesuatu yang perlu kita sentiasa titik beratkan. Kebersihan diri paling penting, dan seterusnya elakkan daripada bermain dalam kawasan takungan air. Ya, okey. Ringkas daripada doktor untuk Persatuan Pagi Malaysia berkaitan dengan penyakit bawaan air ini. Saya rasa apa yang penting adalah mencegah. Mencegah lebih baik daripada merawat. So jika kita terlibat dengan banjir, ikutlah arahan apa tu, ataupun kata kita kena pindah, kita kena patuh, dan pastikan kita menjaga kebersihan, bukan saja kebersihan diri tapi kebersihan pemakanan. Sumber air yang bersih, makan makanan yang dimasak, tak terdedah dan sebagainya. Dan selain itu kebersihan persekitaran juga patut diutamakanlah, dititikberatkan untuk mengelakkan jangkitan denggi, kencing tikus dan sebagainya. Baik, Dr. Sazali, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita akan mungkin ingin dapatkan laman sesawang ataupun sumber utama yang boleh dilawati oleh orang ramai dalam menimba lebih banyak pengetahuan tentang penyakit-penyakit bawaan air ini. Silakan. Selalunya kalau apa sumber-sumber tu kita ambil daripada sumber-sumber yang sahih lah, daripada Kementerian Kesihatan, ataupun selalunya kalau kita guna CDC lah satu sumber yang sahih yang kita boleh
rujuk untuk dapat maklumat lanjut. Okey, di sini apa-apa juga maklumat berkenaan dengan kesihatan anda boleh dapatkanlah bagaimana persis mereka akan membantu anda untuk menyambung talian itu ke nombor-nombor yang sepatutnya. Terima kasih kepada Dr. Sazali bersama kita hari ini untuk berkongsi kepada penonton kita berkenaan dengan penyakit bawaan air. Baik, kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada